صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi kita pada pagi ini pada hari Khamis, iaitu ruangan kita bersoal jawab, insya-Allah. Ain buka tirai belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni? Apa ni? Angkat tu. Angkat hati tidur. Tarik bergelok sikit tirai tu. Sila tarik bergelok tirai tu. Ain, apa ni? Tarik bergelok belah ni. Tarik habis. Alhamdulillah, soalan yang diketengahkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah hukum khatib membaca khutbah kita berzikir? Adakah akan kurang pahala Jumaat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, bila mana kita sembahyang Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka disuruh ketika mana Tok Khatib membaca khutbah ialah mendengar apa yang Tok Khatib peringatkan kepada semua sidang Jumaat. Seperti mana yang Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza qulta li sahibika idza qulta li sahibika wal imamu yakhutub ansit faqad lagaut. Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kamu berkata kepada kawan kamu sedangkan khatib sedang membaca khutbah, ansit, diam, faqad lagaut, maka batallah pahala Jumaat kamu. Itu kritikalnya pada saat seseorang itu sembahyang Jumaat,
maka pahala Jumaat itu batal dengan sebab cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan sebab kita bercakap. Kita duduk dalam masjid hari Jumaat, tiba-tiba ada orang sembang sebelah. Ketika itu kita kata, diam. Kita peringat dia tu, sebab dia cakap. Dengan sebab kita kata diam, batal pada Jumaat kita. Makna apa? Seolah-olah hari Jumaat ni, hari itu kita tak boleh menyelamatkan orang lain. Hari itu kita kira nak selamat diri kita ya. Sebab hari Jumaat ni, dia ialah saat yang sangat penting, iaitu saat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saat yang sangat penting di antara seseorang dan Allah Subhanahu wa taala. Jumaat hari yang sangat penting di antara seseorang dan Tuhan. Waktu Jumaat, kalau kita tengok dalam kitab Duratun Nasihin, dia bercerita antara dua khutbah itu ialah waktu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang berbetulan di akhirat esok, iaitu waktu kita memandang akan Tuhan. Di antara dua khutbah tu, saat yang sama di akhirat esok, pada hari ni bila mana Allah mencipta hari, manusia akan melihat Allah ialah pada hari Jumaat. Waktunya ialah waktu di antara dua khutbah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Jumaat juga asal perkataannya ialah jama'. Itu asal perkataan, himpun. Bila mana kita balik di akhirat esok, kita akan berhimpun juga. Di syurga esok, semua orang duduk asin-asin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syurga masing-masing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi semua yang duduk terasing ini akan berhimpun pada hari pertemuan melihat Tuhan. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada hari melihat Tuhan tu, bagi orang awam dalam syurga esok berhimpun sekali. Sebab di sana ada orang VIP dan VVIP. Kalau dia VVIP, ni tak masuk dalam kategori yang akan tengok Tuhan seminggu sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh kita kata macam dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Khatib Al-Baghdadi sebagai contoh. Mereka tu tengok Tuhan sepanjang masa, detik dan ketika. Tak tengok lain dah, tengok Tuhan saja. Tak habis. Selama-lama duduk dalam syurga tu, duduk tengok Tuhan. Sebab nikmat Tuhan, melihat Tuhan adalah nikmat yang paling besar dalam syurga esok. Selama mana dalam syurga tu duduk pandang Tuhan, sebab indah. Orang kadang-kadang kan rajin pergi tepi sungai, rajin pergi tepi laut sebab nak tengok keindahan alam. Ni cerita dia melihat pencipta keindahan alam. Tengok Tuhan tak habis-habis. Selama-lama dalam syurga tu memandang Tuhan saja. Tapi kalau orang biasa-biasa, masalah Sayyidina Muhammad, hari Jumaat, hari pi tengok Tuhan. Hari melihat Allah. Kalau kita ni masuk syurga, sekeluarga 8 adik-beradik, 2 mak ayah, jadi kita pi tengok Tuhan tu pi dengan keluarga. Pi tengok Tuhan, tengok Allah. Tengok tu macam mana tak tahulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Lepas tu pakat balik ke rumah bercerita tentang Tuhan. Allah Tuhan. Tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lepas tu tak sabar pula, tunggu pula minggu depan pula nak pergi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang tengok Tuhan ni, bila Allah buka hijab, memandang akan Allah, jadi Tuhan ni melihatnya indah. Melihat Allah ni lazat, sedap. Sebab itu doa yang ulama letak, doa nak pandang Tuhan, dalam kita ada buku kita kan, buku amalan, Allahumma mati'na bin nazri ila wajhikal karim. Ya Allah Tuhan kami, sedapkanlah kami memandang akan wajah Engkau yang maha mulia. Sedap. Bila duduk sedap tengok Tuhan ni, masa habis. Bila masa habis, dia turun. Bila masa habis, masalah Sayyidina Muhammad, bahasanya hijab yang diturunkan diangkat. Masa habis. Menjerit ahli syurga, menangis ahli syurga, meraung ahli syurga. Pasal apa? Sebab nak tengok lagi tapi habislah. Barangkali hak itulah boleh kita kata sisaan ataupun penderitaan ahli syurga. Faham tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam syurga tak ada derita, melainkan deritanya hak tu masalah sayyidina Muhammad. Habis masa tengok Tuhan, menangis, meraung pasal nak tengok lagi. Sebab dia sebab dengan Tuhan ni, seperti mana berlaku kepada Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Isterinya nama Fatimah. Orang nak tahu macam mana Sayyidina Umar Abdul Aziz dalam rumah, orang pun tanya. Kami nak tanya, wahai Fatimah, macam mana Sayyidina Umar Abdul Aziz dalam rumah? Dia kata, ya Allah, tak tahu nak cerita. Bila dia munajat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu mana lemai bahasa dia, takut kepada Allah ke, ataupun tak tahan rasa dengan Tuhan ke, jadi dia menggelepar seperti burung kena sembelih. Sallallahu alaihi wasallam tu takut. Dalam takut tu ada syurga. Faham tak? Tuhan ni kena takut. Bila takut kat dia, baru kita rasa bahagia. Sebab itu orang ni bila dapat Tuhan, dia tak mahu hal lain dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dapat lazat dengan Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taib, maka penderitaannya bila mana duduk sedap tengok, habis masa. Jadi nak lagi tu, nak lagi. Jadi subhanallah, itulah saat, iaitu di antara dua khutbah. Lepas tu pula manusia ni, bila mana dapat tengok Tuhan, Allah setiap kali, setiap minggu manusia semua dah berimpun, Allah akan tanya, kamu nak apa? Kamu nak apa? Dan setiap orang itu, dia tak tahu nak minta, dia tak tahu nak minta apa. Sebab mereka dah tenggelam dalam memandang Tuhan dah. Tenggelam dalam memandang Tuhan tu sampai tak tahu nak minta apa, tak tahulah. Tengok Tuhan tu pun dah nikmat yang paling, dan nikmat yang paling besar dan sangat besar dah. Jadi waktu tu manusia, oleh kerana Tuhan tu Jalla wa'ala, Tuhan tu dia Jalla wa'ala, dia maha agung, dia maha tinggi. Jadi manusia ni ketika itu tak tahu nak minta apa, sesuai dengan dia tinggi, dia maha tinggi. Masalah kita ni maha hina, kita tak tahu nak kata apa. Orang panggil bela kat no, bela, tak tahu minta apa. Pasal tak tahulah, karam dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam orang lah, nak jumpa Tok Guru, nak tanya macam-macam, pergi jumpa Tok Guru, hilang semua. Faham tak? Pasal apa? Haibahnya, gerunya, tak tahu. Aku cakap ni betul ke tak ni dengan Tok Guru ni. Sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Sumit tu dah. Kalau jumpa Pak Sumit ni, nak tanya apa takut. Sallallahu alaihi wasallam. Gerun. Sebab guru dia dengan Tuhan tu. Tapi ketika tu bila Allah tanya, nak apa? Semua manusia tak tahu nak minta apa.
Melainkan semua manusia akan beradab pada Tok Guru dia. Tok Guru nak minta apa? Syekh nak minta apa? Maulana kami nak minta apa? Kiai kami nak minta apa? Baba kami nak minta apa? Tenggu kami nak minta apa? Ni kalau kita ada guru, tak ada guru tak tahu apa. Jadi setiap orang tu akan tanya ustaz dia. Ustaz nak minta apa ustaz? Setiap minggu ustaz dia akan datang minta ni, minta ni, minta ni. Setiap orang. Hang minta ni, hang minta ni, hang minta ni, hang minta ni. Nah, itulah kegunaan dan manfaat guru sampai depan Tuhan. Tak habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi apa hukum berzikir sewaktu mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Tok Khatib tengah baca khutbah? Baik. Di antara yang makruh Allahumma salli ala sayyidina kita buat waktu khatib baca khutbah, iaitu kita berzikir. Waktu tu berzikir, pegang tasbih. Demikian juga waktu mana tengah mengaji, tengah belajar macam ni, kita pegang tasbih, tak ada pahala. Sebab malih ilmu dah malih zikir. Bila dah dideklarkan sebagai malih zikir, nak zikir apa lagi? Zikir ni makna apa? Zikir mana ingat. Ingat kat siapa? Ingat kepada Allah. Jadi bila kita duduk mengaji ni program ingat kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba pegang tasbih berzikir pula. Tak ada makna lah pegang tasbih tu. Sebab ni dah balik zikir. Hang tak pakai tasbih pun, hang dengar aja, hang kira berzikir. No? Dia panggil tak ada telinga. Bukan tulis apa pun dengar. Kalau sejam lah berzikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kalau kita mula-mula nak berzikir ni, kita pegang tasbih sejam berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu teruk juga. Tapi kalau duduk balik ilmu, dengar ya, sejam. Tak rasa apa, habis dah. Itulah kelebihan malih zikir, malih ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tengok orang pegang tasbih, dia malih zikir, lepas pada mengaji, bisik kat dia. Ni ilmu yang kami mengaji, pegang tasbih tak ada pahala. Dia nak terima, tak mau terima, ikut dia lah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau saya lah mengajak orang nak pegang tasbih, saya kata aku ni buat benda galik ke? Aku ni bagi aku ni melupakan orang dengan Tuhan ke? Saya tak sesuai, saya tak mau orang macam tu. Ganggu saya. Melainkan saya kena tegur, tasbih tak boleh pakai. Kalau kita ni duk melara, tak apalah pegang tasbih. Ni duk bagi ingat orang pada Tuhan. Dia pegang tasbih. Ni kena ada ilmu dia balik ilmu. Taib. Sama tak kira sama ada Tok Khatib baca khutbah, kita dengar ataupun tak boleh berzikir. Kadang-kadang tengah-tengah dengar khutbah kan, tiba-tiba elektrik mati. Nuh belakang tak dengar, zikir tak boleh ke? Allah Sayyidina Muhammad. Taib. Kalau berzikir pun tak boleh, cakap lagi tak boleh. Bercakap ni sekalipun bahasa isyarat. Orang duduk sembang kata kali macam ni. Tak boleh ingat bercakap tu. Patah pada Jumaat. Masalahnya, orang mengedarkan tabung, tengah orang baca khutbah. Allahumma salli ala sayyidina. Kena bagi perhatian. Isunya boleh bercakap. Jadi dia edar tabung main kat kita. Isyaratnya apa? Apa syaratnya Wafi? Pai kat orang lain pula. Tu isyarat dia. Tu dia mau bercakap. Manakan kita tak kat kita. Tak kita sengap. Aku tak mau cakap dengan hang. Tapi dia buat tapi apa dia buat pula? Dia cuit kita. Dia suruh tabung pergi. Ni kalau orang mengaji, dia tak buat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga. Tapi dalam PKP ni ada rahmat jugalah. Kita masuk masjid, dengar khutbah. Main kawan sebelah baru masuk masjid dan bayar solat tahiyat masjid. Lepas semayang dia nak salam. Faham tak? Nak salam kena sambut. Okey, waktu lain boleh. Waktu khutbah tak boleh. Tapi bila PKP ni orang tak salam lah. Tapi jadi teruk balik pula.
Sampai lepas daripada semayang, orang semua bangkit sendiri-sendiri. Tak adalah budaya salam. Kalau pergi 10 tahun lagi ya, lama-lama habis budaya ni, budaya Islam ni. Kita tak tahu PKP sampai bila. Kalau dia pergi lajak lagi, ni didikan dalam tempoh PKP ni, didikan yang tak baik lah. Kesan, orang berkata tak salam dah. Lah nak salam pun tanya, boleh salam ke? Terasinya yang katakan agama ni. Betul lah Nabi kata dulu. Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Allahumma salli ala sayyidina. Islam ni mula dagang, asing. Dan dia akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka betul lah orang-orang asing. Agama dia asing. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni zaman kita duduk ni agama dah terasing. Ni 2 tahun dah ni. Daripada saya dengar daripada orang KKM cakap, mungkin dijangka sampai 2023. Ni kalau kes 17,000 ni, dia nak ID macam mana agak-agak dia pi lagi, lama-lama habis. Ni kita duduk zaman fitnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Maksudnya diam itu sunat. Diam itu sunat. Tak berzikir pun, duduk diam. Diam itu sunat. Allah sayyidina Muhammad. Pasal apa diam itu sunat? Sebab ada pendapat ulama kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh zikir. Khilaf lah. Tapi zikir yang sir. Zikir sir tu mana orang tak dengar, sorang-sorang aja. Zikir yang sir. Jadi nak ambil jalan tengah, khutbah tak dengar, zikir ada ulama khilaf, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Al-khuruj minal khilafi sunnah. Keluar pada khilaf hukumnya sunat. Mana apa? Duduk diam. Tu nak habaq kata, hebatnya suatu mana saat khatib macam khutbah. So khatib ni pula, dia kena faham, dia tu khatib. Bila dia khatib, dia macam tentera yang mengarahkan pengarahan di medan perang. Rasulullah kalau baca khutbah, merah muka Rasulullah. Pasal apa? Sebab Nabi bersungguh, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia kena macam tu. Kalau baca macam kita lah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Tak mengantuk pun jadi mengantuk. Tambah baca. Tapi kalau tak buat, tak baca, tak buat apa, tak buat. Pakai tak baca, pakai tak yang Jumaat lawan kita. Masalah. Tapi tu dia no. Baca ni pun kadang-kadang masalah juga. Yang karang khutbah tu, masalah Sayyidina Muhammad, Ustaz balik Azhar, Ustaz balik Jordan, Ustaz keluar daripada UAE, educated lah, masalah Sayyidina Muhammad. Dia tulis committed. Nak tahu macam mana committed? Kita mesti committed dengan agama. Jadi orang tok khatib tua-tua, kita mesti committed dengan agama. Kadang-kadang jadi macam tu masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tok khatib ni, kalau sebenarnya khutbah ni kalau dia baca daripada hati, orang tak tidur. Tapi kalau baca daripada buku, daripada teks, itu menyebabkan kita mengantuk. Sebab dia baca, dia bukan baca daripada hati. Faham? Kadang-kadang dia ambil tu, dia baru ambil, baru nak baca. Kalau sampai sebelum tu awal, boleh dia baca awal. Kadang-kadang dia baru baca. Main mana daripada hati dan daripada hati? Daripada hati orang lain. Sebenarnya dia kena menyampai daripada hati dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khutbah yang terbaik, kawan tu dia susun sendiri, karang sendiri daripada hati dia, baru masuk hati orang. Tapi kalau nak tunggu macam tu, pakai tak baca khutbah. Jadi orang yang nak baca khutbah ni, dia mesti
sedang dia khatib. Apa mana khatib? Khatib ni oleh orang yang bercakap tuju ke orang, tu mana khatib. Faham? Kalau kita baca, itu dia panggil qari. Faham? Pembaca. Kalau khatib ni bercakap tuju ke orang, tu mana khatib. Sebab itu bila dia kena sedang, dia macam tu, dia sama juga macam orang baca talqin. Orang baca talqin ni kadang-kadang dia tak faham, dia baca talqin tu, orang tu mati dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya para ulama ni mereka ajak orang ni dengan lisanul hal. Jadi bila orang tak faham pasal apa dia letakkan silibus kepada orang yang mati, dibacakan talqin, bila tak faham dia kata apa? Bid'ah, Nabi tak pernah buat. Lepas tu dia kata pula, siapa babi dah masuk neraka. Habis. Satu Malaysia terjun neraka semua. Sikit sangat lah masuk syurga. Betul tak? Sedangkan Nabi berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah 1/3 umatku masuk syurga. Allah kabul. Bila Allah kabul, Nabi hasa halaba. Nabi nak lagi, ya Tuhanku, bagilah separuh penuh syurga umatku. Allah kabul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah kabul, Nabi halaba lagi. Nabi kata, wahai Tuhanku, bagilah 2/3 penuh syurga umatku. Allah kabul. Makna ramainya umat Muhammad akan masuk syurga. Faham tak? Tang tu pun kita tengok macam mana orang kata kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah tu sesat, semua sesat masuk syurga. Habis. Satu Malaysia ni semua orang buat tahlil. Kecuali Negeri Perlis. Satu Malaysia ni semua orang baca talqin. Kecuali Perlis saja. Satu Malaysia ni semua ada wirid lepas sembahyang. Kecuali Negeri Perlis saja. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalau tak faham konsep talqin, kata bid'ah, dia talqin ni apa? Talqin ni nak ajak orang mati, nak ajak orang hidup. Orang baca talqin pun kena faham. Dia bukan nak baca talqin ke orang mati tu saja. Kalau kita kata, dengar ke orang dalam kubur, kita ajak dia. Allahu Akbar. Cuba tengok satu hadis. Dalam peperangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Badar. Dalam perang Badar ni banyak mati pimpinan-pimpinan Quraisy. Lepas tu bila dah dikambuh semua pimpinan Quraisy, Nabi tanya seorang demi seorang. Ni rujuk pada Sirah Ibn Hisham. Nabi tanya, Nabi sebut seorang-seorang, "Hei, hang jumpa lagi aku kata." Nabi sebut nama. Nabi sebut nama, Nabi kata, "Hang jumpa lagi yang aku duk kata, hari aku duk kata tu." Sia-sia kan Nabi bercakap tu. Faham tak? Kalau sia-sia Nabi cakap untuk apa? Satu. Yang kedua, kan kita disuruh lintas depan kubur bagi salam ke orang. Kan? Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum wahai perkampungan orang Islam semua. InsyaAllah kami semua pun akan ikut kamu juga. Faham? Kena berhenti kereta ke kata tu? Nak pi ke Lockstock, kena berhenti duduk masasah tu. Lepas tu kena renggah apa? Duduk atas kereta tu. Kalau kata tu, Assalamualaikum ya al-qubur, Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Macam tu lah. Tak pun, Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tu ya. Makna apa? Allah yang maha berkuasa untuk menyampaikan. Jangan pakai otak. Otak ni tak telut. Dia tak lepi otak ni. Dia ada jangkau dia. Hak tak boleh pi, kena beriman. Tu dia beriman dengan al-ghaibiyat was-sam'iyat. Beriman dengan perkara ghaib, beriman dengan para sam'iyat. Hak Nabi habang tapi kita tak faham. Dekat tu ajalah. Berimanlah.
Allahumma salli ala sayyidina. Semua nak pakai watak, nak pakai logik, tak boleh. Sebab tu Sayyidina Ali sebut, agama ni kalau pakai logik, tentulah menyapu di bawah khuf lebih sesuai disapu, lebih sesuai daripada sapu di atas khuf. Kan kita sapu di atas khuf. Kan? Stokin hak kulit tu, kalau kita tak mau basuh kaki, sapu di atas khuf, bukan sapu di bawah khuf. Patut sapu bawah lah sebab pijak. Betul tak? Sapu di atas. Sebab tu agama tak pakai otak, dia pakai wahyu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Bagi orang yang masuk masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tok Khatib dah atas mimbar. Dia kena macam mana? Sunat dia semayang, sunat tahiyatul masjid. Jangan piduk, mayang dulu. Kalau dia ni sunat tahiyatul masjid, tentu dia juga masih belum semayang sunat Jumaat. Niat 2 rakaat. Saja aku semayang sunat tahiyatul masjid dan sunat Jumaat 2 rakaat kerana Allah Taala. 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina. Taib. Ataupun solatlah apa pun, kalau bukan tahiyatul masjid, nak mayang sunat Jumaat qabliyah saja pun boleh, dah dapatlah tahiyatul masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mayang apa pun tak apa, dah masuk dalam tu dah sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid ni macam mana pun kena sembahyang. Kita masuk masjid, mayanglah tahiyatul masjid. Terlupa benda dalam kereta, keluar pergi ambil, masuk tu kena sembahyang lagi. Kena sembahyang lah, bukan sembahyang lagi, sembahyang lagi. 10 kali keluar masjid, masuk sembahyang. Ada satu masa tu cerita orang, mereka ni satu masjid tu mereka nak terima kunjungan raja mai masjid. Jadi penuh lah dalam masjid ni pakat mayang. Sebab raja bila raja masuk, bila raja mai pakat keluar sambut, masuk tu pakat duduk saja, tak boleh. Sebab apa? Masjid dia kena bagi penghormatan pada dia, sebab dia rumah Allah. Mai rumah orang boleh masuk terus. Dia kena bagi salam dulu. Kalau mai, "Oi, buka pintu." Agak-agak nak bagi masuk ke, nak suruh hampi. Kalau rumah orang bagi salam, rumah Allah tahiyatul masjid. Kecuali Kaabah. Kaabah masuk masjid, Masjidil Haram, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita masih belum tawaf, kita masih belum memberi penghormatan pada rumah Allah. Maknanya masuk masjid semayang, sebelum selesai balik tawaf. Barulah kita tu telah memberi penghormatan pada Masjidil Haram. Taib. Tetapi masalah Sayyidina Muhammad, sebab tu dia ni, sebab pernah berlaku macam kita mengaji jugalah. Kalau kita mengaji dalam masjid, kita masuk masalah Sayyidina Muhammad, mayang lu tahiyat masjid, baru kita main mengaji. Jangan terus main mengaji, mayang dulu penghormatan pada masjid. Tapi sembahyang ni hanya 2 rakaat sahaja. Kalau buat lebih, tak terangkat. Tak terangkat sembahyang tu. Yang Allah terima 2 ya. 4 Allah tak terima. Faham tak? Sebabnya, contoh, orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dah biasa buat sunat zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba dia pergi lewat. Tok Khatib datang mimbar. Dia kena buat 2 ya. Waktu kena ada ilmu. Kalau dia buat 4, sembahyang tu Tuhan tak terima. Sebab Tuhan terima hanya 2 je. Nah, abang kata, tu pentingnya khutbah tu. Pasal apa pentingnya khutbah? Khilaf ulama. Ada ulama yang kata 2 khutbah tu ganti 2 rakaat zuhur. Faham?
Besarnya dua khutbah tu sebab dia ganti 2 rakaat zuhur. Kan? Dan sembahyang boleh cakap? Tak boleh cakap tak sembahyang. Itulah kedudukan 2 khutbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendapat yang lain kata asing-asing. Khutbah tu lain, 2 rakaat Jumaat tu lain. Khilaf ulama. Jadi kita tak tahu mana yang sebenar. Nak tahu sebenar, balik jumpa Tuhan esok baru kita tahu yang sebenar tu apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahu akbar. Soalan yang seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah orang itu buta hati? Kalau buta mata tahu dia pejam. Kan? Ataupun ada juga orang buta mata tapi dia celek. Tapi cara dia kita tahu dia buta. Jadi buta hati itu tahu tak macam mana? Ni ambil hadis ni. Bukan hadis. Allah, para ulama sebut. Kata ulama, inna dhunuba turithul ghaflah. Wal ghaflatu turisul qaswah. Wal qaswatu turithul bu'da. Wal qaswatu turithul bu'da. Wal bu'du sebut wal qaswatu turithul bu'da min Allah. Gitu. Wal bu'du min Allah yurithun nar. Ulama sebut inna dhunuba turithul ghaflah. Dosa itu mewariskan kita alpa. Faham tak? Dengan Tuhan tak boleh lupa. Tapi boleh, kenapa boleh lupa dengan Tuhan? Dosa. Tuhan tak boleh lupa. Tuhan kena ingat selalu. Kena ingat selalu kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa kita suka lupa kat Tuhan? Dosa kita. Inna dhunuba turithul ghaflah. Wal ghaflatu turithul qaswah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ghalin, alpa, lalai, itu mewariskan kita keras hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keras hati. Dengar tazkirah tak rasa apa, tak rasa kesan. Allahu akbar. Pengalaman saya di Mesir dulu. Kami sembahyang di satu masjid di Muhandisin. Khatib hari itu iaitu Dr. Abdul Rashid Saqar, ulama besar di Mesir. Khutbah dia hebat, menyebabkan orang menangis. Banyak para pemuda saya tengok kanan, tengok kiri, air mata turun. Oh, dengar khutbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sagi di antara 2 khutbah, oh boleh air mata. Pasal apa lepas boleh menangis? Hati lepas lembut. Hati lepas lembut. Dan kita nak boleh menangis perempuan sebab hati kita keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan kata Allah, wal qaswatu turisul bu'da min Allah. Kalau hati keras, dia mewariskan orang tu jauh daripada Allah. Bila hati keras, maka mewariskanlah orang tu jauh daripada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita duduk di zaman orang jauh daripada Tuhan. Zaman ni zaman sekular menguasai, conquer dunia. Agama di mana? Agama di masjid saja, agama di surau saja. Pun agama tak ada dah hari ni di masjid surau. Semayang pun tak boleh ramai dah.
Kuliah pun dah tak ada lah. Agama dah tak ada juga di surau masjid. Lepas tu, hak dia lain tak ada agama. Di sukan tak ada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di industri muzik tak ada agama. Faham tu? Semua tak ada agama. Hari ni, sukan Olimpik di Tokyo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya heran macam mana di Tokyo tak ada SOP. Patut lari tu kena pakai mask tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sekat tu pula. Bila lari menang-menang, peluk pula. Bukan salam, peluk lagi teruk. Mana SOP awak ada double standard. Kenapa kita kena ikut SOP? Pasal sana tak ada SOP. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan dunia ni pandemik. Lepas tu, mereka bagi pula Olimpik. Siapa yang buat tu? Mana mana WHO? Hak suruh kita ikut SOP, mana WHO? Tak ada kah? Mengerti? Mereka double standard. Takut jadi pandemik bukan pandemik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pula Allahumma salli ala. Yang menariknya, kita pun hantar atlet kita pun tak pakai mask. Allahu Akbar. Ni apa benda ni? Saya takut. Lepas tu takut lepas balik daripada lepas tu hak tak yang dikatakan hari ni kita kena anggap semua orang COVID. Kita tak tahu. Dah tak ada dah dia punya apa? Simptom-simptom. Patut kita takut. Siapa boleh pula? Tu kena fikir. Pasal apa? Ni saya terfikir. Kita tak boleh betul sangat. Kena fikir. Kita Tuhan bagi otak untuk kita fikir. Apa benda ni? Allahu Akbar. Sukan. Saya tengok satu orang Musalla ala Sayyidina Muhammad, atlet, lari tapi dia pakai seluar panjang. Dia ni warga mana? Malaysia kot tu. Baik. Sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita tak mau. Bagi contoh, main bola. Main bola boleh tutup aurat. Siapa bagi? Pihak WHO juga bagi. Cuma orang kita tak mau buat main bola pakai tutup aurat. Cuma mereka buat syarat. Ni saya bersama dengan bekas ketua pasukan bola sepak negeri Kedah Radin Madin. Dia kata boleh. Tapi dengan syarat, kalau pakai seluar pendek tu kuning, maka tight pun kena kuning. Kalau pakai seluar pendek tu hijau, tight pun kena hijau. Hijau kuning lah kita orang Kedah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua kita mau tak mau ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, hari ni ramai orang keras hati. Dia tak mau terima kebenaran tu. Jadi kalau tak mau terima kebenaran, keras hati, bila keras hati jauh pada Tuhan. Tuhan ada, macam tak ada Tuhan. Setiap malam kita tengok banjir di Saudi, banjir di Spanyol, banjir di Itali, banjir di Belgium, banjir di China, ribut di sana sini, taufan. Yang paling baru ni 2 malam lepas, gempa bumi di Jakarta, sebetul di Sukabumi. Allahu Akbar. Pasal apa? Kita orang Islam, kita kena baca macam ni. Dalam dunia ni, Allah SWT Muhammad, tempat yang paling kurang tarikan graviti ialah di mana? Di Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu Kaabah ni pelik. Kalau kita pergi Mekah, tengok tengah hari tu,
Macam mana nak pergi tawaf, macam mana nak pergi mayang Jumaat. Banyak orang duduk dalam masjid. Tak ada lah orang mayang Jumaat di depan Kaabah. Tapi pergi tengok tak panas. Ni pengalaman dah ni. Mana panas? Tak panas. Boleh duduk sejuk. Panas lagi. Saya rasalah matahari tu macam kita rasa macam waktu duha ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu satu. Yang kedua, orang tak larat pun boleh tawaf. Orang tua boleh tawaf. Dia paling kurang tarikan graviti. Mana dia pusat alam. Kesan daripada tak bagi orang tawaf, mengurangkan orang tawaf, mengurangkan orang pergi Mekah, dia kesan dunia. Sebab seimbang tuan tu. Faham tak? Seolah macam ni nak faham. Dynamo bicycle. Faham? Semakin laju kita, kayuh gerek, hampa naik, tahu tak gerek? Orang Kedah atau orang KL kata bicycle. Orang Bali kata beskat. Beskat, naik beskat. Bicycle ni, masalah saya nama, bila mana kita kayuh dengan laju, dynamo tu, kita lagi terang nak cahaya. Itulah Kaabah. Bila mana kita semakin banyak orang tawaf, semakin stabil lah dunia. Bila mana hal ni tak ada ni, selaru. Itu yang berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi jadi tanda orang tu buta hati, hak tu bila mana dia sudah tak boleh kenal Tuhan. Tuhan tu ada, tapi macam tak ada. Dia tak boleh nak bagi mesh di antara agama dan kehidupan. Dia tak boleh masuk. Jadi agama ni kena tani ya. Ni tak pakai agama. Sukan tak perlu pakai agama. Sukan pakai sepeda pun tak apa. Sementara tu diperlakukan kepada bidang-bidang dalam kehidupan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni dia terlanjur dan mengandung 2 bulan. Ketika mengandung 2 bulan tu, berkahwin dengan pasangan yang terlanjur tu. Jika pasangan tu sah, jika perkahwinan itu sah atau jadi perkahwinan itu sah ataupun tidak. Bagaimana pula dengan anak yang bakal dilahirkan, itu sah atau tidak dan bolehkah dibin atau dibintikan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Na'udzu billahi min zalik. Moga Allah selamatkan anak cucu kita daripada perzinaan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehamilan daripada zina ni ada 2 pendapat ulama. Kalau menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan kebanyakan ulama, Allahumma salli ala sayyidina Taib. Allahumma salli ala sayyidina batal akad nikah. Kalau ikut mazhab lain lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan mazhab Imam Abu Hanifah ataupun orang panggil mazhab Hanafi, sah akad nikah. Dia berzina 2 bulan, mengandung lah. Macam mana kalau menikah? Menikah tu sah ataupun akad nikah tu sah ataupun tidak? Mazhab kita kata sah. Mazhab orang lain kata tak sah. Mazhab Hanafi kata sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi sah akad nikah ya, jima' tak boleh. Mazhab Syafi'i sekalipun kata sah, tapi jima' tak boleh. Lepas akad nikah tak boleh jima'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma bila boleh jima'? Sehingga perempuan itu melahirkan. Lepas dia melahirkan, baru boleh nak jima' dengan isteri itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Hak ni kalau menikah dengan perempuan yang dizina oleh orang lain. Faham? Tu kandungan tu. Ni kalau menikah dengan orang perempuan yang dizina oleh orang lain. Dia ada isu pak sanggup, tak ada pak sanggup. Bila menikah, bila berzina, mengandung, di kelang kabut keluarga ni.
Macam mana nak jaga maruah apa? Cari orang yang cepat sanggup, tolong nikah sah. Jadi supaya maruah kita terjaga, maruah keluarga kami terjaga. Okey, sah akad nikah tapi tak boleh jima', dia kena tunggu sampai perempuan ni melahirkan, barulah boleh masalah Sayyidina Muhammad nak jima' dengan perempuan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu hukum yang berkaitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang tu menikah dengan perempuan yang dizina oleh dia sendiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas daripada berkahwin tu, lepas daripada dia berkahwin akad nikah tu, dia boleh berjima' sekalipun perempuan tu hamil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi itu soalan yang timbulkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Seterusnya soalan yang ditengahkan ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini soalan yang berkaitan dengan mimpi. Almarhum Tuan Guru Ni Aziz, saya bermimpi berjumpa beliau dengan pakaian serba putih, jubah serban putih dengan muka berseri-seri. Beliau datang dan senyum kepada saya. Saya berikan air kepada beliau. Beliau hanya minum sedikit saja. Air lebihan daripada cawan beliau saya minum sampai habis. Dalam mimpi tersebut, kemudian saya bermimpi Tuan Guru Syekh Muhammad Asri sendiri dalam batu malih yang besar. Semua hadirin memakai pakaian putih, jubah sorban termasuklah hijab putih untuk perempuan. Dalam mimpi tersebut, Tuan Guru sendiri kenal dan menyebut nama saya sambil tersenyum. Saya hampir menangis gembira dalam mimpi tersebut sebab orang macam Tuan Guru kenal dan sebut nama saya. Apa saja kalau kita mimpi orang-orang yang ada ilmu, kita akan mewarisi ilmu dia. Kita akan mewarisi taqwa dia. Akan mewarisi keberkatan dia. Kita akan mewarisi apa yang Allah tentukan kepada kita. Jadi seperti mana saya pernah sebut, mimpi orang pakai putih tu dia panggil agama dia. Sempurna agama dia. Kalau kita mimpi kita pakai putih pun tanda agama. Kita mimpi orang pakai putih pun tanda agama orang tu. Dulu-dulu waktu budak-budak, waktu ngaji umur macam kamu ni, Ustaz selalu mimpi Tuan Ni Aziz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi harap-haraplah maknanya bila kita mimpi para ulama tu, subhanallah, insya-Allah kita akan mewarisi warisan-warisan mereka insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahu akbar. Najah kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Masyidah Muhammad Kuala Kedah, keluarga Nur Aini Nursiah, Syarifah Rahmah, suami Muhammad Rizal, Fatah Fayyad Fatullah Faik Falik serta para arwah Kuantan, Fauzilah keluarga Kulim, seluruh keluarga Allahyarham Haji Baharudin Maksih Pedas Negeri Sembilan, Nurul Aisyah binti Ali Muhammad Sunatani, Nur Halinda Husin, Muhammad Khairul Nizam, Najwa Khairul Amar, Khairul Adib Taban Datuk Senu Sentul, Puan Zainab Dak sekeluarga, Syahsidah Husin sekeluarga Teping, Salmah Ismail sekeluarga Selangor, Lina Azina binti Ibrahim Langkawi, hamba Allah sekeluarga Kelantan,
Mat Tajuddin, Rozita, Izzuddin, Izzat, Mas Izzati, Izan, Mas Izzah, Taman Soga Batu, Pahat, Johor. Kak Rodias keluarga, Jalan Datuk Kumbang. Arwah Haji Abdul Latif dan keluarga, Biduk, Singapura. Arwah Haji Sulaiman bin Saleh dan keluarga, Kelang Baru, Singapura. Mastura Abdul Latif, Johor Bahru. Auzir Muhammad Yaakob dan arwah Noliah binti Bujang, Sepinggir Titi di IKL. Rahmah Zaliza, anak-anak, arwah suami, bapa, arwah mentua, keluarga dan Tasik Kelugong, Pulau Pinang. Saiful Azrin, Nazim Liza, Yusuf Sri Manjung. Azida Abdul Muiz, Baharul Qayyum, Aira Nur Sumayyah, Taman Kinara Rapuchong. Nur Aini keluarga, Muhammad Amiruddin bin Amin bin Muhammad Rashid keluarga, Al-Ustaz. Muhammad Satria Budiman keluarga, Salah Sayyidina Muhammad. Kajang Selangor, Syarifah Ditra, Sabiah binti Rapah keluarga, Selangor. Ishaq Abdullah dan Sa'idun Hussein keluarga, Batu Pahat. Rozaini Nasruddin Ceras, hamba Allah, Taman Seri Rembang, Negeri 9. Mak Rozi Hussein, Nur Fadilah Martan dan anak-anak Puchong. Nurul Nadia Kamilia Mustafa dan keluarga, Pasir Gulang, Johor. Hamba Allah, Bandar Seremban Selatan. Hamba Allah, Ulu Tiram, Johor. Hamba Allah sekeluarga Selayang. Fatimah sekeluarga Ceras. Nur Wahida dan suami, Kampung Cegak Pendang. Hajah Zubaidah Haji Yaakob, Mazlina Azmi, Azizul Rashid, Kulim. Anak anda Muhammad Faryal, sempena ulang tahun kelahiran, moga jadi anak yang soleh. Arwah Muhammad, arwah Abdullah, arwah Saudah, khususnya Fauziah Jitra, Hajah Rohaya dan keluarga, Batu Sembilan, Ceras. Nur Amani binti Khamis, Langkawi. Hajah Kamsas keluarga, Shahlam. Syaiful Rizal bin Ramli, Sungai Petani. Mazni dan keluarga, Melaka. Nik Dahna bin Megat, suami, anak-anak, Jitra. Farah, Fatin, Omar dan Syasha, Puncak Alam, Selangor. Hajah Syaridah dan keluarga, Ampang, Selangor. Azza Azizah Mukhtar, Kampung Jelutung, Tobiak. Faridah Muhammad Yusuf, keluarga, Kuantan, Pahang. Hamba Allah, Kota Baru. Allahyarham Kamsani, Sabtu Talib, Alauddin Talib dan Kamari Hashim. Zainuddin dan keluarga, Muhammad Syahir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulu Langat, Selangor. Hamba Allah, Kampung Keladi, Kulim. Muhammad Hazim Khan bin Muhammad Khan, Sungai Dua, Penang. Muhammad Satria Budiman, keluarga, Kajang, Selangor. Romziah binti Mak Desa, Impian Baiduri, Petaling Jaya. Tayang Siti daripada Kuching, Sarawak. Kamarul Hizam, Syarifah Rosilawati dan keluarga, Taman Permata Jitra. Pak Tih Mansur, Tandok, Al-Ustaz. Hajah Harniza, Hajah Husniah, Iman Azani, Iman Alisha, Muhammad Ammar, Hadif Kajang. Rogayah dan keluarga, Kodiang Kedah. Jamali Abu Bakar, Amirul Fitri. Nur Fazlina, Jalan Kelang, Kelama, Kuala Lumpur. Nur Laila Kardi, Kajang, Selangor. Arwah Abdul Razak bin Hussein, Temeluh, Pahang. Ahmad SPPK Segambut, hamba Allah, Bandar Baru, Bangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Masya untuk anak, Muhammad Faris dan Nur Fatihah Syekh 24, Shah Alam. Hamba Allah, khususnya Syarifah Jitra, Sofiah Saleh Nilai, Marina Makno, Taman Permata KL. Nur Ain Haniza, keluarga, Subang Bestari, Selangor. Aminah Syed Ahmad Al-Haddad, keluarga, Melaka. Azmah, keluarga, Kulim. Haslina Makno dan keluarga, Sungai Petani. Nurul, Pantai Dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Izahar Ibrahim dan Hamiza Ibrahim. Puan Syahnas, Tasik Gelugong, Pulau Pinang. Puan Syahnas, Nur Aini Abdullah dan keluarga, Jalan Tuk Pahang. Suhailina binti Sulaiman, Ampang, Selangor. Suzini keluarga. Daniel Ad-Danishi keluarga. Muhammad Khairi, Muhammad Akmal, Muhammad Aiman dan Siti Nur Hayati, Gelempak, Shah Alam. Khususnya Nurul Farhani, Muhammad Firdaus, Muhammad Safwan, Syafiq, Rahmah Saleh, Muhammad Nurdin Yaakob, Mentua Bidah
Mak binti Saleh, Ali, arwah Ali bin Jajang dan Siti Khadijah binti Ali yang berada di hospital sangat kritikal. Moga Allah bagi kesembuhan pada mereka semua, amin. Dan yang terakhir 89, Nailah binti Rejab sekeluarga BBST Sepang. Moga Allah kabul semua hajat mereka. Allah bagi kesihatan, Allah bagi keselamatan, Allah bagi kesembuhan daripada penyakit Covid, Allah bagi jauh daripada penyakit yang bahaya ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Allah bagi rezeki yang murah, Allah bagi kemudahan dalam hidup, Allah bagi hidup dia berkati. Allah bagi kehidupan mendapat keampunan Tuhan. Allah bagi mati esok, mati sebagai seorang yang beriman. Diangkat azab dalam kubur, mudah melintas siratul mustaqim, dapat tengok Nabi di syurga esok. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi anak cucu kita semua anak cucu yang soleh-soleh. Moga-moga anak cucu kita ialah anak cucu yang tak meninggalkan sembahyang. Moga-moga anak cucu kita di akhir, anak cucu kita ialah mereka akan dapat bantu agama ni di hujung-hujung zaman. Moga-moga kita selamat daripada fitnah Dajjal, fitnah dunia ni, fitnah hidup ni, dan juga fitnah mati nanti. Moga-moga Allah bagi kelimpahan rezeki yang melimpah ruah kepada kita semua, masalah Sayyidina Muhammad. Dan Allah bagi kita semua mendapat rezeki yang berkat di dunia ni, dan kita mensyukuri terhadap semua nikmat-nikmat rezeki yang Allah bagi pada kita. Moga-moga rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang disebut dengan baiti jannati, rumahku syurgaku, rumah yang kita duduk dalamnya kita rasa selamat, kita rasa selesa, kita rasa bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah bagi keberkatan dalam hidup kita, Allah bagi keberkatan sebuah anak kepada anak isteri kita, semua anak cucu kita dan keluarga kita semua. Moga-moga Allah ampun dosa mak ayah kita. Allah bagi limpah bahagia di dunia, bahagia dalam syurga dan akhirat esok. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita semua selamat, umat Islam di Malaysia selamat daripada bala ya Allah. Turunkan seperti mana Allah turunkan pada negara-negara lain. Moga-moga Allah selamat kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita selalu berhati-hati daripada jatuh kepada dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.